Dewan Rakyat bukan zoo. Kaedah tebuk atap hari ini semakin lama semakin pelbagai, daripada kritikan yang tidak wajar terhadap menu rahmah sehinggalah kepada kes pelepasan cukai tokoh korporat Melayu. Pembangkang cuba menggambarkan betapa buruknya kerajaan Malaysia Madani ini dalam memperjuangkan nasib Melayu Islam. Kini lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi pula dijadikan anak tangga untuk memanjat bumbung bagi menebuk atap. Isunya Perdana Menteri tidak dapat bertemu dengan Putera Raja merangkap Perdana Menteri Arab Saudi, Putera Muhammad bin Salman. Anwar juga dikecam hanya disambut oleh Gubernur Jeddah sahaja dan tidak dibawa masuk Kaabah. Sedangkan Anwar bukan disambut di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz oleh Abu bin Anu, tetapi Putera Saud bin Abdullah bin Jalawi yang juga Gubernur Wilayah Jeddah dan beberapa pegawai negara berkenaan. Kononnya lawatan Anwar itu boleh menjejaskan kuota tambahan jemaah haji sebanyak 10,000 orang dan penambahan barang dagangan minyak sawit berjumlah 500,000 tan bernilai 1 bilion ringgit. Bagaimanapun, usul Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Fahisal Wan Ahmad Kamal berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi yang didakwanya sebagai lawatan gagal ditolak Dewan Rakyat. Ketika sesi soal jawab Menteri, Wan Ahmad Fahisal berkata surat penolakan daripada pejabat yang di-Pertua Dewan Rakyat sudah diterima, tetapi beliau membangkitkan perkara sama ketika sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri. Saya nak minta petua daripada Tuan Di-Pertua, apakah saluran lain yang boleh saya bawa ke Dewan Rakyat ini untuk Kementerian Luar Negeri menjelaskan kepada kami apa yang sebenarnya telah berlaku di Arab Saudi minggu lalu. Mohon pandangan Tuan Di-Pertua. Katanya di Dewan Rakyat. Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Ramli Mat Noor menjawab dengan memberi petua bahawa mengikut peraturan ditetapkan, sekiranya Wan Ahmad Fahisal masih tidak berpuas hati dengan keputusan dibuat, beliau boleh mengemukakan usul itu sekali lagi dalam Dewan berkenaan. Bagaimanapun, sila ambil maklum Yang Berhormat Macang lihat peraturan 42, 43 dan 99-A dan akhirnya kata putus adalah yang di-Pertua Dewan akan menentukan. Perkara ini sepatutnya jadi makan minum kita dalam Dewan ini, tak perlu banyak, sekurang-kurangnya kena mahir peraturan 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 98 dan 99A, terutamanya kepada mereka yang baharu ini, jelasnya. Ramli turut menempelak pihak yang berpura-pura tidak tahu tentang peraturan di Dewan Rakyat. Tapi kadang-kadang sifat manusia ya. Benda dah tahu, tak tahu. Ini saya faham. The political leverage, life. Tapi berhad-hadlah. Jangan kita, sebagaimana saya nyatakan dulu, di luar sana mengenali Dewan ini sebagai zoo. Itu menyedihkan ya. Katanya. Penghuni zoo tidak pernah menggunakan akal untuk berfikir. Justru bukan hanya timbalan Speaker Parlimen sedih apabila Dewan Rakyat dilihat seumpama zoo, tetapi rakyat juga sedih. Lebih sedih lagi apabila Dewan Rakyat yang mulia itu dijadikan zoo untuk memburukkan kerajaan. Kerana itulah tujuan utama pembangkang. Kenyataan yang separuh masa itu akan digunakan oleh pengikut-pengikut yang sedia menjadi mata rantai pengikat tangga untuk memanjat bumbung bagi menebuk atap. Bersatu dan sekutunya PAS seolah-olah tidak kebah daripada luka buatan sendiri setelah gagal membentuk kerajaan kerana Yang di-Pertuan Agong tidak memperkenan senarai nama Ahli Parlimen Barisan Nasional dalam SD yang dibawa Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin ketika menghadap baginda. Menurut Naib Presiden Amanah Adli Zahari yang juga Timbalan Menteri Pertahanan, kerajaan perpaduan yang diterajui Anwar Ibrahim bagaikan dinding rumah kukuh dan bukannya rumah kaca yang boleh ditebuk atapnya. Dia kata rumah kita rumah kaca. Tak ada kerja lain, hari-hari dia baling. Baling dan terus baling, tengok-tengok dah 100 hari tak pecah juga dinding dia. Kejap baling isu itulah, kejap baling isu inilah dengan harapan dinding rumah akan pecah. Katanya ketika berucap dalam program ceramah perpaduan Dewan Undangan Negeri Paroi, Negeri Sembilan baru-baru ini, Lapu Harapan Delhi. Menurut Adli, kestabilan politik itu adalah perkara teras bagi sesebuah negara. Sebenarnya pintu rumah kita ada kunci, jangan bimbang. Dinding kaca kita juga kuat. Hari-hari dia baling dengan macam-macam isu dengan harapan dinding itu pecah, kemudian boleh masuk ke dalam rumah. Kalau kita mahu kukuhkan orang Islam Melayu, politik kita kenalah stabil, tegas Adli. Wahai pemimpin, Anwar Ibrahim pergi ke Arab Saudi dengan jadual yang amat ketat, bukan makan angin. Beliau satu-satunya Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang bekerja secara pro bono tanpa mengambil upah. Ingatlah, jawatan bukan tempat bagi mengejar kekayaan. Marilah kita hayati maksud hadis Rasulullah SAW dan jika seseorang anak Adam itu diberikan satu lembah yang dipenuhi dengan emas, nescaya dia mahu memiliki dua lembah yang lain lagi dan tidak akan dapat memuaskannya.
melainkan mulutnya dipenuhi dengan tanah ditimbus setelah mati, namun Allah menerima taubat sesiapa yang bertaubat kepadanya. Riwayat Al-Bukhari 6439 dan Muslim 1048. Justru hentikanlah prasangka, jadilah sebagai manusia, bukan makhluk penghuni zoo, pembangkang yang berhikmah, bukan pembangang.